Okay, good morning class. Sebelum ni kita dah pun buat integration. Sebelum ni kita ada formula untuk yang integration. Integration untuk yang x kuasa n dx. Okay, so cikgu ada x kuasa n tambah 1, kemudian per dengan n tambah 1 tambah c. Okay, dan kita pun dah buat few exercises on this. Okay, jadi macam mana kalau katakan n kita ni sama dengan negatif 1. Okay, so kalau n sama dengan negatif 1, of course dekat sini negatif 1 tambah 1 kita akan dapat kosong kat situ. Jadi maksudnya kita tak boleh nak applykan formula ini untuk case yang n sama dengan negatif 1. So apa maksudnya bila n kita sama dengan negatif 1? Jadi maksudnya kita akan ada something like this lah. Okay, bila n cikgu sama dengan negatif 1, jadi maksudnya saya akan ada integration untuk 1 per x dx. So apakah hasil untuk yang ini? So I think we can use the idea of reverse process. Sebab tu reverse process ini pentinglah untuk kita menyelesaikan masalah integration. Okay, you all masih ingat tak kalau reverse process last time? Okay, kalau cikgu ada d dx, okay, dekat dalam ni kita ada ln x, kan? Okay, kita akan dapat 1 per x, kan? 1 per x. Jadi maksudnya menggunakan reverse process konsep, okay, kalau saya integrate balik 1 per x dx, dan saya akan dapat ln x, ln x tambah c. Cuma dekat sini ada sedikit masalah, yang mana nilai x kita ni tak boleh bernilai negatif. It must be positif. So that's why kita akan tambah sedikit simbol 1 per x dx ni. So dia samalah dengan ln modulus x tambah c. So we must add the modulus sign here lah, because kita nak make sure nilai x ini adalah satu nilai yang positif. Sebab kalau katakan dia negatif, then ln negative number will be invalid. Okay. Unless kalau katakan kita sure dekat dalam ni katalah ada x kuasa 2 ataupun x kuasa 2 tambah 2 ke, yang kita dah memang sure dekat dalam ni bernilai positif, then pada masa itu kita boleh untuk tidak meletakkan tanda modulus. Okay. Lepas tu kemudian menggunakan konsep yang ini juga, okay, konsep reverse process. So sebelum ini kita ada formula untuk yang ini, iaitu differentiation untuk ln fx. Okay, masih ingat lagi tak? Hasilnya adalah f prime x bahagi dengan fx, kan? Kita bezakan dahulu yang dekat dalam bracket ni, letak di atas dan divide dengan dia balik. Lepas itu tanda ln itu hilang. Okay, jadi maksudnya menggunakan reverse process, okay, saya boleh buat integration. Okay, ini formula yang secara general lah. Okay, bahagi dengan fx, okay, dx. So yang ini kita akan dapat ln fx. Okay, tapi kena buat tanda modulus. Ln fx kemudian tambah c. Jadi inilah hasilnya, iaitu kita ada dua, iaitu differentiation untuk 1 per x menghasilkan ln x tambah c. Kemudian kalau katakan kita ada integration in the form of, kebetulannya dia sudah dalam bentuk f prime x bahagi fx, so integrationnya akan menghasilkan ln fx tambah c. Kalau katakan dia bukan dalam bentuk begini, then we try to make it in this form and then we can adjust something, okay, supaya kita boleh gunakan formula ini. Okay, jadi sebenarnya formula yang dekat atas ni pun dia datangnya daripada formula ini. So this is the general formula. Okay, kalau kita tengok untuk yang integration 1 per x, okay, kita tengok dekat sini, yang ini dia sudah dalam bentuk, kalau kita tengok sini x, dekat atas ni ialah 1. So ini sebenarnya dia sudah dalam bentuk f prime x, bahagikan dengan fx. Sebab bila you bezakan x, you dapat 1. Okay, jadi that's why kita akan dapat
hasilnya adalah ln fx. Fx ni kat mana? Yang dekat bawah. Sebab itu kita dapat ln x tambah c. Jadi yang ini pun sebenarnya datangnya daripada this general formula. Okay. So for further understanding, okay, sila refer kepada module exercise 2. Okay, that one is the integration of rational function and log function. Okay, kita cuba selesaikan soalan-soalan dalam module exercise 2. Okay. Okay, sekarang kita tengok. Okay, formula pun ada dah cikgu bagi dekat situ. Find the following integrals. Okay, ada beberapa soalan dalam modul ni yang kita kena KIV dulu sebab dia melibatkan integration of trigonometric function. Cikgu belum ajar lagi. Jadi nanti kita KIV dulu sampai kita masuk kepada integration of trigonometric function, dan kita akan come back to this question lah. Okay, jadi maknanya kamu KIV dulu soalan 1H, I, J, K, L, M dan juga P. Semua yang melibatkan trigonometric function. Okay, so the rest kita akan buat. Okay, jadi tengok soalan tu. Contoh nombor 1A. Okay, kita nak integration 3 per X. Okay, integration 3 per X dx. Okay. So yang dekat atas ni just a constant. Okay, kita boleh simply take out. Okay, jadi hasilnya adalah 3. Yang ini adalah ln x tambah c. Okay, so kita dah gunakan formula itulah. Okay, kemudian untuk soalan nombor untuk soalan B. Okay, sekejap. Nanti cikgu gunakan ABC ya. Okay, kemudian 1 per 2x. Okay, dx. Yang ini pun sama, kamu boleh keluarkan 1 per 2. Integration of 1 per x. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 ln x tambah c. Okay. Kemudian untuk soalan C pula, kita ada integration 1 per 2x tambah 1 dx. Okay. Jadi ini bukan lagi dalam bentuk yang 1 over x tu, tapi tak apa, kita boleh applykan general formula yang f prime x. Jadi sebenarnya kita nak buat dia dalam bentuk f prime x bahagi dengan fx, tapi yang ini bukan. Okey, kalau katakan f prime x, okey, kat bawah ni ialah fx. Kalau kita bezakan, sepatutnya kita dapat 2 kan? Okey, cikgu tulis dulu dia dalam bentuk f prime x bahagi fx. Macam ni. Tapi sebab dekat sini adalah 1, kita kena buat sedikit adjustment, bukannya 2. So saya akan letak 1 per 2 di luar. So yang ini samalah dengan yang di sini. Okay. Cuma yang dekat dalam ni cikgu nak tulis dia dalam bentuk f prime x bahagi fx, so that I can use the formula yang dekat atas tu lah yang cikgu dah terangkan sebelum ni. So yang ini cikgu cuba untuk buat f prime x. Okay, kat bawah ni ialah bahagi dengan fx. And then I buat sedikit adjustment dekat depan supaya dia sama dengan soalan asal yang diberi. Jadi yang adjustment kat depan ini kita kekalkan. So hasil dekat sini sebab dia dalam bentuk f prime x bahagi fx, so dia adalah ln fx. Yang fx tu yang dekat bawah. So 2x tambah 1 tambah c. Okay. Jadi macam itulah cara untuk kita buat. Okay, kemudian kita teruskan lagi untuk soalan D. Okay, untuk soalan D, kita ada pula 4 per 3x tambah 2. Okay, dx. Yang ini pun sama juga. Okay, yang ini bukan dalam bentuk f prime x bahagi fx. Okay, so saya tulis dulu. Kalau saya bezakan ini, saya dapat 3. So saya tulis dulu. Okay, 3x tambah 2. Okay, ini sudah dalam bentuk f prime x bahagi fx. Kemudian adjustmentnya kat sini ialah 4. So saya just darab 4 per 3 dekat depan. Supaya bila saya cancel nanti dia berbalik kepada soalan asal. Jadi yang 4 per 3 ini dikekalkan. So ini hasil bezaan, hasil integrationnya adalah ln fx. Yang ini f prime x bagi fx, tapi kita ambil ln fx. Fx yang sebelah bawah. Okay, tambah C. Okay.
Kemudian untuk soalan E pun sama jugalah, 2 per 1 tolak X dx. Okey, tak apa, cikgu tulis dulu dalam bentuk F prime X. Okey, bezakan ini ialah negatif 1 per dengan 1 tolak X dx. Tapi yang sebenarnya adalah 2. Okey, jadi cikgu kena darab apa? Kena darab dengan negatif 2 kat depan. Supaya menjadi 2. Okey, negatif 2 ini kekalkan. Yang ini hasilnya adalah ln fx. Okey, tambah C. Okey, kemudian untuk soalan F. Okey, soalan F pun kita ada sini ialah 6. Okey, 1 tolak 3x dx. Alright, kita buat dulu dalam bentuk F prime X bahagi Fx. Okey, bezakan ini dapat negatif 3 bahagi balik dengan 1 tolak 3x. Tapi yang dikehendaki adalah 6. So, adjustmentnya darab dengan negatif 2 dekat depan supaya jadi 6. So, hasilnya negatif 2 dikekalkan. Hasil di sini adalah ln 1 tolak 3x tambah C. Okey. Okey. Kemudian untuk soalan G. Integration untuk x tambah 1 per x kuasa 2. Okey, tambah 2x tambah 5. Okey, dx. Alright. Okey, sekarang saya tulis dulu Okey, kalau saya bezakan dekat bawah ni, saya akan dapat 2x tambah 2. Okey, saya tulis 2x tambah 2. Saya bahagi balik dengan benda ni. Okey, tapi kat sini kita nak x tambah 1. So, why not kita adjust darab dengan 1 per 2 kat depan. Okey, ni bila kita cancel-cancel dapat yang inilah. Okey, 1 per 2 dikekalkan and then terus ambil ln yang sebelah bawah ni. Okay, 2x tambah 5 tambah C. Jangan lupa the modulus sign and also plus C. Okay. Settle. Kemudian untuk H tu kita leave behind. I, J, K, L, M. Kemudian kita pergi pada N. Okay. Kita ada integration x tambah 2. Kemudian bahagi pula dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 1 dx. Okey. Sama juga metodnya. Okey, saya tulis dulu yang ini, tambah 4x tambah 1. So, bila saya bezakan ini, saya dapat 2x tambah 4. Okey, 2x tambah 4 ke atas ni adalah x tambah 2. Kalau kita factorize, keluarkan 2. So, dalam kurungan x tambah 2, so kita akan darab 1 per 2 di depan. Okey, sini ialah dx. Jadi, 1 per 2 dikekalkan, ln, ambil yang sebelah bawah. 4x tambah 1 tambah C. Okey. Kemudian untuk soalan O. Untuk soalan O, kita ada integration 1 per x ln x dx. Okey, yang ini mungkin agak payah sikit kita nak ni. Kita cuba ringkaskan dahulu. So, yang ini samalah dengan 1 per x darab dengan 1 per ln x. Kalau saya pecahkan. Jadi sekarang saya cuba tukarkan yang ini dalam bentuk dia samalah dengan 1 per x ke atas sebab kita darab dengan 1 per ln x. So, samalah juga dengan kita bahagikan dengan ln x. Is it? Okay. Sama kan? Okay. Jadi, bahagikan dengan ln x. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, dia sudah dalam bentuk f prime x bahagi fx. Sebab bila you bezakan ln x, kita akan dapat 1 per x. Okay. Ini memang dalam bentuk f prime x dan bahagi dengan fx. Okay. So, hasilnya adalah ln kepada jadi hasil dekat sini adalah ln kepada yang sebelah bawah ni, iaitu ln kepada ln x tambah c. Okay, jadi kena pandai-pandailah adjust supaya kita dapat apply the formula. Okey, kemudian yang P tu kita tangguhkan dahulu. Kemudian kita tengok pula soalan Q. Soalan Q. Okay, so hopefully yang ini dah okey lah, dah boleh faham. Okay, sekarang kita pergi pada soalan Q. Sekejap ya, cikgu padam dulu semua. Okay, untuk soalan Q, okay, sekarang saya ada integration x per x tambah 2. X tambah 2 dx. Okay,
sebelum ni kita cuba jadikan dia dalam bentuk f prime x bahagi fx. Tapi yang ini, bila cikgu bezakan yang kat bawah ni, kita akan dapat 1. Sepatutnya 1 per x tambah 2. Tapi sekarang ada x di atas. Okay? Jadi macam dia satu, sebenarnya yang ini adalah satu improper fraction. Sebab kuasa di atas sama dengan kuasa di bawah. So kalau katakan begini keadaannya, kalau kamu lihat soalan-soalan yang sebelum ni yang kita dah buat, macam 3 per x, 1 per 2x, 1 per 2x tambah 1, 4 per 3x tambah 2, semuanya adalah jenis-jenis yang proper fraction. Maksudnya kuasa di atas lebih rendah daripada kuasa yang di sebelah bawah. So that's why kita boleh apply formula yang f prime x, integration of f prime x bahagi dengan fx. Sebab bila you differentiate, memang kuasa di atas tu jadi 1 lebih rendah kan. Okay? Macam kalau katakan macam ni kan, x per 2 bahagi dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 1 kan. Macam soalan G, soalan N kan, yang itu adalah proper fraction. Tapi untuk soalan Q, R, S dan juga T, kita dapati dia adalah jenis improper fraction, yang mana kuasa di atas sama atau lebih besar daripada kuasa yang di bawah. Okay? Jadi kalau katakan begini, kita tak boleh terus apply formula tadi. Sebaliknya kita perlu menggunakan long division, iaitu x kita nak bahagikan dengan x tambah 2. Okay? So dekat sini ialah 1. Okay, jadi kat situ saya darabkan dua-dua ni x tambah 2. Kemudian cikgu tolakkan. So yang tinggal ialah negatif 2 dekat bawah. Jadi maksudnya dekat sini hasilnya adalah 1 tambah dengan negatif 2 bahagi ini. Okay, so saya tulis tambah tu jadi tolak seteruslah sebab ada negatif. Tolak 2 per x tambah 2. So this is our, ini samalah. Maksudnya yang ini samalah di sini. Okay, jadi sekarang instead of using that one, we are going to use this one. 2 per x tambah 2 dx. Okay. Jadi yang ini kita integrate lah macam biasa. Macam awak integrate constant last time. Okay, so dapat ax kan. Okay, jadi kat sini cikgu akan dapat, ibaratnya beginilah integration of ini. Kemudian kita ada tolak dengan integration of 2 per x tambah 2 dx. Okay. Yang ini hasilnya adalah x. Okay. Kemudian yang dekat sini saya boleh adjust iaitu tolak 2 integration. Dekat sini sepatutnya 1 per x tambah 2 lah. Okay, sebab cikgu nak tulis dia dalam bentuk f prime x bahagi fx. Okay. Jadi hasil yang dekat sini, yang ini tadi cikgu dah integrate. Okay. Sorry, yang bahagian ni belum integrate lagi. Ini tadi tak apa kita buat dulu integration 1 dx tu lah. Okay. Ini adjust macam ni. So sini hasilnya akan dapat 1 dx tadi kan. Okay, tolak dengan ini. So ini x, ini tolak 2 ln x tambah 2 tambah c. Okay. So itulah hasilnya. Jadi first kita kena buat dulu long division lah. Okay. Kemudian untuk soalan yang seterusnya tu, okay, sekejap ya, saya check dulu. Kita ada soalan mana tadi? Soalan Q. Okay, lepas tu kita ada soalan R. Soalan R-nya adalah integration untuk x tolak 1 bahagikan dengan x tambah 1. Okay, dx. Ini pun sama, darjah di atas darjah 1, bawah pun darjah 1. Jadi macam biasa kamu kena buat dulu long division. Okay, buat dulu long division. Okay, boleh cuba buat long divisionnya macam tadi. Dan kita cuba buat integration. Okay. Jadi maksudnya kalau yang jenis macam ni, yang bahagian ekor ni kita akan dapat dalam bentuk f prime x bahagikan dengan fx. Okay. Jadi soalan seterusnya tu pun cikgu akan ambil. Kita akan cuba bahagikan. Apa bahagi apa? X tolak 1 kita nak bahagikan dengan x tambah 1. Okay, jadi kat sini naik 1. So sini darab dapat x tambah 1. So kita tolakkan dia. So x tolak x habis. Negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2. Jadi hasilnya dekat sini adalah 1 tolak 2 per
1 kita tambahkan ini per ini. Okey. Tambah negatif tu jadi tolak lah. Okey. So maksudnya yang kita nak nanti adalah integration 1 tolak 2 per x tambah 1. Okey, dx. Macam hampir sama macam yang tadi kan, lebih kurang lah. So yang dekat sini ialah x, kemudian tolak 2, kekalkan, keluarkan 2. Sini adalah ln x tambah 1 tambah c. Okay. Okay. Settle. Tolak 2. Okay. Kemudian untuk soalan seterusnya, apa tu pula? A tadi dah, lepas tu S dan T ya. Okey, untuk yang S pula kita ada integration x kuasa 3 per x kuasa 2 tambah 3. X kuasa 2 tambah 3. Is it correct? X kuasa 2 tambah 2. Okey, dx. Okey, ini pun sama juga cikgu cuba bahagikan x kuasa 3 ni kita nak bahagikan dengan x kuasa 2 tambah 2. Okey, so dalam kes ini kat sini masuk x. Okay, sebab kita nak jadikan x kuasa 3 kan. So both kita darabkan dengan ini. So akan dapat x kuasa 3 tambah 2x. Lepas tu baru kita tolakkan dia. Okay, yang ini habis. Yang tinggal ialah negatif 2x. So sekarang yang tinggal ni darjahnya lebih rendah daripada pembahagi ni. Kita punya divisor, so kita stop. Okay, jadi hasilnya adalah kat sini x tolak 2x per x kuasa 2 tambah 2. Okay, so kita akan integrate yang ini. X tolak 2x per x kuasa 2 tambah 2 dx. Okay, jadi yang kat sini kita akan dapat macam biasa. X ni adalah x kuasa 2 per 2. Guna formula yang biasa, x kuasa n tu jadi x kuasa n tambah 1 per n tambah 1 tu kan. Okay, kemudian tolak. Okey, yang ini kalau kita check ya, kalau saya bezakan yang dekat bawah ni, saya memang dapat 2x. So dia sudah dalam bentuk f prime x bahagi dengan fx. So tolak ln x kuasa 2 tambah 2 tambah c. Okey, yang ini ada satu case yang mana kamu boleh je kalau tak meletakkan that modular sign sebab kat dalam ni kita memang dah sure dia sentiasa positif. X kuasa 2 dah memang positif. Kalau kita tambah 2, of course dia akan positif. Tapi kalau katakan X kuasa 2 tolak 2, yang itu kita tak sure lagi dia positif ataupun bukan. So kita perlu put the modular sign. Sebab tu kadang-kadang kamu tengok kalau dalam jawapan tu, sometimes dia buat tanda kurungan sahaja. Kadang-kadang kalau ada E kuasa X tambah 2 ke, so dia buat tanda kurungan sebab dah sure dekat dalam tu adalah positif. Okay. Kemudian untuk soalan last, soalan T tu, S. Cikgu check dulu, okey, jawapannya okey. Kemudian soalan T, T tu kita ada integration x kuasa 3 tolak x bahagi dengan x kuasa 2 tambah 5 dx. Okey, sekejap check dulu x kuasa 3 tolak x kuasa 2 tambah 5. Okey, kita bahagi dulu sebab ini adalah improper fraction. So apa yang nak dibagi, x kuasa 3 tolak x nak dibahagikan dengan x kuasa 2 tambah 5. Okay, jadi kat sini naik apa? X. Okay, so darab dua-dua. So x kuasa 3 tambah 5x. Okay, kemudian kita tolakkan. Jadi negatif x tolak 5x dapat tolak 6x. Okay, hasilnya adalah x tolak 6x bahagikan dengan x kuasa 2 tambah 5. Okay, so kita akan integrate yang ini. Tolak 6x per dengan x kuasa 2 tambah 5 dx. Jadi ini sebenarnya adalah integration boleh dipecahkan beginilah. Iaitu tolak dengan, okey, yang ini saya cuba tulis dia dalam bentuk, kalau saya bezakan ini, sepatutnya saya dapat 2x dekat atas, kan? Okey, ini adalah x kuasa 2 tambah 5. Tapi disebabkan kita ada kat sini ialah 6x, so cikgu akan darab 3 di depan. Okay. So bila dah selesai yang ini, then kita akan integrate. Gunakan yang ini, gunakan formula integration biasa. Okay. Kemudian kat sini tolak 3, yang ini gunakan f prime x bahagi fx. So ln dalam kurungan tak nak letak tanda modulus pun tak apa.
tambah 5. Kemudian kat sini dia punya tambah C. Tambah C semua kita longgokkan dekat belakang lah. Kita kumpulkan dia sekali dekat belakang tambah C. So dia berada di hujung. Jadi ini boleh juga ditulis dalam bentuk beginilah, tolak 3 ln. Kalau tak nak buat tanda modulus pun okey, sebab kita dah sure dekat dalam ni bernilai positif. Alright. Okay. Jadi cikgu harap kamu dapat buat soalan 1 tu, and then try to work out for number 2 and number 3. Okay. So I think yang number 2 and number 3 nanti kamu cuba dulu, dan cikgu akan cuba bagikan solution. Kalau tak dapat nanti cikgu bagi solution dalam WhatsApp. Okay.